Assalamualaikum guys, assalamualaikum semua sahabat-sahabat dan sanak. Hari ini ada permintaan dari rakan tutorial macam mana cara nak ganti bearing mesin ni ya, pembancu semen ataupun mixer, apapun jenis mixer dia, ini ke semua sama. Jadi nak ganti bearing dekat sprocket yang dalam ni, dia dah macam mana nak tahu bearing tu rosak ya, macam ni kita goyang, mananya dah ada goyang sprocket, mananya bearing dah rosak. Jadi peralatan yang nak digunakan tu mesti ada nih tracker nih. Ini ukuran 12 inci, lebih kurang 30 cm. Ini wajib ada hammer, gastong dan lain-lain lah, spana 21 jalan. Jadi langkah yang pertama, kita nak keluarkan tabung ni, nak diangkat ke atas. Tabung ni nak diangkatkan ke atas, tegakkan ke atas. Macam itu. Jadi sebelumnya kita serongkan dulu untuk memudahkan buka skru. Yang pertama nih pengunci skru nih, ini pengunci skru nih mesti dibuka dulu lah, longgarkan sedikit, waktu bongkarkan yang atas. Yang ini udah longgar, yang atas bongkar. Oke, udah longgar. Lepas itu kita gunakan gastong, buka ini satu skru yang besar. Ini besar. Buka sampai habis, tapi yang ini tinggal, yang ini tak usah tinggal. Ini kemudian tabung nih nanti gantung lah, kan mesti digantung, sama ada pakai cemblok ataupun pakai penarik. Tarik ke atas, lepaskan tabung nih, mesti lepaskan tabung. Kemudian kita pergi ke sini. Kalau setelah tabung lepas, ini skru nih, apa skru nih nak dilepaskan. Jadi sebelum lepaskan skru, kita buka rantai dulu. Ini rantai ini penyambung, kita buka rantai dulu. Rantai kita simpan, rantai tempatnya. Nampak sini, nampak. Ini rantai caput dulu. Buka rantai sedikit, tapi tangan hitam lah. Tangan hitam, tak apa hitam, yang penting poket tebal. Hitam tangan pun pakai tebal. Kita tahu lah, Cak. Lepas kita simpanlah rantai ini mana-mana lah, simpan. Jadi langkah seterusnya kita buka skru nih buka. Kunci 21, spana 21. Buka spana 21. Nih. Buka, saya dah kelonggarkan sejak tadi, jadi buka senang. Nih, buka. Nampak, buka skru. Jadi nampak ni ada satu pin nih. Kalau benda ni belum pernah buka sama sekali, dia akan ketat. Jadi kita kena gunakan alat ini,
stiker. Guna alat nih, mesti guna alat nih. Guna alat. Tapi kalau ada yang engine yang ini, engine yang besar yang tinggi, engine ini kena cabut dulu. Senang buat kerjanya. Engine ini terbuka, tapi ini engine kecil, model kecil. Kalau ada model yang lain tak muat. Yap, 19 besar. Tapi kalau belum pernah buka benda ini mesti ketat nih. Susah nak bukanya. Tapi kalau sudah pernah buka, nah dia senang sedikit. Tapi mesti ada alat nih. Ini namanya tangan maut. Ini digelar tangan maut. Nah, tapi kalau yang lain ada yang cakap ini trackers bearing, nah, macam-macam lah. Tapi saya gelar nih tangan maut sebab dia berbahaya. Nah, dia punya kekuatan 15 tan hingga ke 20 tan nih. Nah, jadi kalau pakai ini kecil sikit boleh, dalam 25 cm ataupun 10 inci pakai. Kalau terlampau kecil nanti patah, dia melekat kuat. Nah, kalau udah longgar, oke, udah longgar nih, oke, ini udah boleh lepas. Lepas dulu tidak Nah, ini cabut, goyang-goyang, goyang. Kita keluarkan. Ya, tutup api. Nah, jadi tinggal ini. Tuh. Nah, nih. Jadi sap ini mesti keluarkan. Tadi tabung itu udah kita angkat keluar, jadi sap ini tolak ke dalam, ke luar sana. Caranya macam mana? Kena ketuk. Ketuk pakai besi pipe. Nah. Tapi hati-hati nih. Ini nut yang ini jangan sampai rusak lah, nanti susah. Gunakan pipe. Sini. Ketuk. Nih. Gunakan nih namanya nih senjata nih, penumbuk besi. Jadi hentam satu kali dengan kuat. Sini, jatuh. Sini, jadi nanti keluarnya nih ya. Oke, udah lepas tuh, udah dicabut. Dia akan keluar sebuku macam nih. Lepas tu nak ganti bearing dia. Nanti jatuh. Sini. Keluar benda ni. Jadi dekat situ gelap sikit, susah saya nak nerangkan. Jadi saya tak nak nerangkan kat luar. Di macam ni tadi, di macam ini. Ini ada osel dia. Ada satu sini. Bearingnya macam ini, macam ini. Macam ini tadi dalam engine lebih kurang macam ini.
di bearingnya tadi, kedudukannya sana tadi macam tadi. Jadi kalau kita ketuk tadi dia udah terkeluar. Jadi dia tinggal bearing. Ada 2 bearing. Tinggal 2 bearing macam ini. Dia nampak tak? Ini bearing macam ni bearing. Yang di depan ni yang dekat depannya sini tadi, 1 bearing, 1 osel macam ini. Jadi macam mana kita nak mengeluarkan bearing ini dalam ni? Jadi dekat tadi tu, jadi caranya mesti ada 1 pipe. Yang ini masukkan dalam 1 pipe yang boleh muat masuk dalam, ketuk. Untuk keluarkan bearing ni kita ketuk dari sini, dari belakang. Ini pipe ni besar sikit. Saya nak contohkan pipe dia. Sekejap saya carikan pipe di sini. Okey, tadi kan ini ada cara nak mengeluarkan yang bearing yang kat depan sini tadi ni. Caranya yang osel ni kena keluarkan dulu lah. Cungkil ke apa macam tu keluarkan. Satu bearing yang satu ni kena ketuk dari sebelah dalam. Macam itu. Ketuk sebelah dalam. Ketuk pakai hammer sebelah dalam. Keluarkan. Untuk bearing yang dekat dalam, ketuknya dari sebelah luar. Ketuk sebelah luar macam tu. Keluarkan. Jadi macam itulah cara dia. Masukkannya pun serupa. Jadi tapi sebelum ganti bearing, pastikan nih kedudukan sap ni dengan bearing ni tak longgar. Macam ini bearing sudah goyang, sudah tak boleh pakai. Maknanya sap ni sudah tak boleh pakai. Bearing mesti fit. Tak boleh ada longgar macam ni. Dia mesti ketat sikit. Macam ni bearing ini sap sudah tak boleh pakai. Sap kena ganti. Kena ganti, kena buka. Kalau dia ngam ketat lagi, okey tak apa. Itu pilihan kita lah. Jadi kalau ini macam ni nanti dia bergoyang lagi lah. Lepas tu kalau nak masang bearing balik macam kedudukannya semula, pasang yang dalam dulu. Dalam macam ini, ketuk. Ketuk, tapi jangan diketuk di tengah sini, diketuk tepi. Kalau ada yang belen lebih-lebih yang pecah, boleh ketuk macam ni. Boleh ketukkan. Boleh ketuk masuk dalam. Sampai dilekuk dia, sampai sangkut lekuk dia ke dalam. Lepas tu yang sebelah sini pun sama. Sebelah sini pun masukkan ini bearing sama. Masukkan. Lepas tu masukkan osel. Ini contoh lah umpamanya lah, tapi itu di dalam engine ini sana gelap, jadi susah nak nerangkan. Ini sebagai contoh. Jadi 2 bearing dalam. Lepas 2 bearing macam ini. Ini ngam-ngam itu osel ni. Osel ni pun kena baru. Kalau osel lama ni try dulu. Kalau dia ini longgar, tak boleh pakai lagi. Dia mesti fit betul-betul. Boleh pakai. Ini kena ganti osel dia, dah rosak. Masukkannya pun sama, masukkan dari sini juga, dari luar tadi masuk ke dalam. Masuk, ketuk sikit, diketat, ketuk apa, ketuk masuk ke dalam. Jadi kita tengok sini. Lepas ni kita dah masukkan dah, kita bearing dah masuk, semua dah masuk. Macam ini. Kita nak masukkan balik sprocket. Masukkan sprocket balik. Masukkan semula sprocket dia. Masukkan. Ya. Masukkan balik semula. Ini ada 1 pin nih. Sama ada dibuka pin ni ataupun masukkan dulu ataupun masukkan kemudian. Itu mana-mana boleh lah, mana yang senang. Yang ini sudah ada pin. Kita masukkan ya. Jadi masukkan ini. Kalau pin ini kurang ketat, kena ketatkan pin dia. Lepas tu kita pasang balik. Skru pasang skru.
Kita ketatkan sampai ketat. Oke, sudah cantik. Jadi pastikan dia tak bergoyang lagi. Kalau itu sapnya tadi longgar, sap kena ganti, tak boleh pakai. Kalau ini mesti ketat, sap dengan bearing mesti ketat. Itu jelah pengungsian hari ini. Kalau ada pertanyaan sila komen dalam komen. Kalau yang tak paham bagi tahu. Tapi tentang engine lah, tanya tentang engine, jangan tanya yang lain-lain. Saya tak tahu nak jawab. Ya, kalau tentang engine insyaallah bagi tahu. Ada masalah dalam mixer lah, insyaallah. Jadi ini pasang rantai, 3 pasang rantai lah. Pastikan pasang rantai, lepas itu kita pasang tabung balik. Pasang tabung semula. Ini umpama lah tabung kita pasang. Ketatkan balik lah. Kalau tabung dah pasang, kita ketatkan balik benda ni. Kuncinya dah, tinggal kuncinya dah. Nah, sampai ketat, jangan ketat sangat nanti patah. Rasa-rasa keras-keras sedikit. Rasa-rasa ini kunci. Ketatkan atas dulu. Lepas ketat, dah ketat atas, baru kunci. Oke, ini selesai. Jadi bearing tadi, size bearing tadi, nak tunjukkan size bearing tadi. Tapi ada mixer lain tak sama. Jadi ni size nya bearing RLS 10 ZZ. RS 10 ZZ, nampak tak dah? ZZ ini maksudnya penutup je nih, penutup besi nih Z. Kalau yang plastik tu lain, bukan Z. Jadi pakai yang nih RS 10. Bearingnya inilah, mananya 2 bearing dah. Jadi kena siapkan bearing dengan osel nih. Osel ini sama size dengan bearing. Osel bearing 2. Ini barang deh, bearing 2 dengan osel. Betul jalan. Jadi nak jimatkan kos kalau hantar ke kedai dah main 300-400 ringgit. Jadi kalau tukar sendiri bearing ini baru dalam 30 ringgit satu, kurang 50 ringgit modal lah dengan tenaga. Jadi jimat lah, maklum lah masa-masa sekarang nih ekonomi kita tak berapa bagus. Setelah demikian pengisian kita, mudah-mudahan semua ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.